Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita malam yang ke-12 dan kita akan masuk bahagian, kita sambung pelajaran kita semalam tentang sebab-sebab mansub ataupun kata keterangan mansub. Kita buat ni yang luar, yang ke-6 dan ke-7, iaitu hal dan tamyiz. Yang semalam tu kita cover maf'ulat, yang semua nama dia maf'ul. Maf'ul, maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah dengan maf'ulun fih. Kalau kita tak ingat nama tu, kita macam berlapang dada lah dulu. Sebab apa? Nama dia tu, dia cuma sebab lah. Maknanya nama tu term kan. Dia sebab kepada kenapa setengah-setengah isim tu berbaris fathah. Kenapa dia berbaris fathah dalam apa keadaan. Itulah yang menerangkan tu. Dia maknanya yang mansub ni dia kata keterangan. Jadi dia memberikan maklumat tentang sama ada kalau yang maf'ul ni semua tentang fi'il. Maknanya dia akan datang selepas fi'il. Tapi nama dia pun maf'ul tu kan. Itulah. Jadi jangan kita susah hatilah pasal term tu. Tapi kat dalam mushaf ni kita ada berikan sebagai macam kod. Jadi macam tu bolehlah, diharapkan dapat membantulah MFF tu. Jadi semalam kita ada discuss pasal apa? Yang kita kata ada salah satu sahabat kita, Hasanah kata ada kan yang Malaysia punya. Tapi bila ditunjuk kat saya tu bukan, itu yang apa kaedah Al-Furqan. Dia hanya ada pekata Nahu yang dibekalkan tu sikit sangat. Tapi mushaf tu bukan yang ada i'rab macam ni. Yang Indonesia tu ada. Tapi yang kitab Indonesia tu, i'rab tu dia ambil dari macam kitab ni. Kejap saya tak ada pula yang tu. Ada dekat pada anak saya. Jadi dah nampak tak buku ni? Alamak, tak nampak. Nampak? Kitab ni. Nampak tak kitab ni? Saya tunjuk dekat skrin, dekat gambar saya ni. Nampak je. Nampak yang ini, yang Indonesia tu dia buat macam tu. Oh, ada yang bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia tu macam ni. Kitab macam ni tak boleh masuk kat Malaysia buat masa ni. Ini yang Indonesian. Kenapa tak Yang boleh? dia ada. Tak boleh. KDN tak luluskan. Dia tak mendapat kelulusan KDN. Tapi Indonesia dia tak ada masalah. Jadi dalam dia tu, nanti saya kongsikan ambil gambar. Dia letak dia punya kod dia tu dia lebih kurang sama macam dalam buku yang bahasa Arab ni. Yang saya tunjuk warna hijau ni. Yang hijau ni. Dia lebih kurang sama yang ni. Buku yang bahasa Arab ni. Tapi dia punya i'rab dia tu memang bahasa Arab juga. Jadi kalau kita yang bukan Arab ni nak belajar tu macam memang lebih sukarlah sikit. Macam kita kena uh, faham kod dia tu. Yang ini kita buat yang betul-betul lah. Yang bahasa Melayu lah. Ikut bahasa Melayu. Dan juga dia punya apa nama i'rab dia tu, dia punya terjemahan tu dia tak begitu ikutlah macam kita ni kan buat telah ke apa, dia tidak. Dia cuma memberikan kosakata. Maknanya memang perlukan kita dah belajar lah. Kalau kita dah belajar Nahu bahasa Arab tu mudahlah. Alhamdulillah boleh gunalah i'rab tu. Macam kita orang pun rujuk juga buku-buku ni. Maksudnya macam kitab-kitab i'rab ni. Okey. Jadi untuk kita orang awam yang macam baru je nak belajar, kitab-kitab ni semua memang lebih kepada untuk orang Arab. Jadi macam kita ni memang kena, orang kata bertahap dululah. Jadi this is kita punya permulaan, the first step ataupun apa nak kata asas lah, asas. Darjah 1. Kalau modul 2 macam darjah 2 macam itulah. Moga-moga teacher dapat hasilkan buku macam tu.
Kita sedang usahakanlah macam yang Quran yang macam ni kan sedang dalam pembangunan. Jadi modul ni dia akan menjurus kepada situ. Dan insya-Allah kalau siapa dah boleh faham konsep dia tu, nanti boleh nampaklah jalan dia macam mana nak menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Arab tu. Slowly but you will get there. Boleh sampai situlah insya-Allah taala. Tapi kalau untuk Quran nak dapatkan pelajaran ni dah sebenarnya dah adalah basic tool orang kata alat yang asas sekali. Macam orang nak masak kan. Yang penting dia kena ada apa? Bahan dia. Paling kurang ada bahan, ada alat nak masak tu. Mesti tahu. Yang basic je. Macam tu lah. Ada kuali, ada dapur, Mhm. ada benda yang nak dimasak. Sikit tu. Macam tu lah. Teacher, Okay. saya pun gunakan Corpus Quran sebab tu pun ada sintetik kan dia tunjukkan. Yang Ada. website. Tapi tu Ah, in ah. English. Tapi tu in In English. English. Dia Hmm. membantulah kita bila kita nak terjemah tu kan. Betul. Dari segi kosakata. Baik kita teruskan pada untuk malam ni. Terusnya mansub yang disebabkan hal dan tamyiz. Ini semua dalam struktur ayat. Macam apa yang dikatakan hal? Hal tu biasanya dalam terjemahan kita akan tambah dalam keadaan ataupun sebagai. Jadi hal dalam keadaan atau sebagai. Memang tulis hal macam tu. Hal ialah isim nakirah mansub yang memberikan maklumat tentang keadaan suatu isim makrifah di dalam ayat. Contohnya keadaan fa'il, keadaan naib fa'il, keadaan maf'ulun bih ataupun keadaan mubtada. Jadi contoh dia macam mana? Dia bukan, kalau ada panduan ni untuk orang yang berbaru tu nak terjemah, dia boleh tahulah. Ni bila nampak ada kod ni, hal. Okey, kita tambah apa? Dalam keadaan. Kaifa tahkumun? Dalam keadaan bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi hal ni menerangkan tentang fa'il dalam ayat ni. Tahkumun. Tahkumun ni kira satu ayat kan? Tapi ni adalah kata keterangan mansub yang dipanggil sebagai hal untuk menerangkan kamu tu. Bagaimana kamu mengambil keputusan? Cerita dia macam itulah. Seterusnya, ya'tukum usara. Jadi macam ni, mereka mendatangi akan kamu sebagai tawanan-tawanan. Jadi dia menerangkan kepada siapa yang tawanan ni. Dalam keadaan apa? Jadi sebagai tawan mereka mendatangi kamu. Bukan kamu, tapi mereka dalam hal ni. Mereka tu yang mana? Yang ni. Ya'tu dalam fi'il ni. Jadi hal of whom dan menerangkan keadaan mereka ni, fa'il dia, pelaku. Contoh seterusnya, huwal haqqu musaddiqan. Ia adalah kebenaran. Ni kita selalu tambah musaddiqan. Kita tak bolehlah nak tambah akan, benda-benda lain dia tak sesuai. Bila kata hal tu, penambahan dari segi terjemahan ialah dalam keadaan yang membenarkan. Katalah kita tak ada perkataan ni. Bunyi dia macam mana? Ia adalah kebenaran yang membenarkan. Dapat juga maksud dia. Tapi bila belajar Nahu tu, ni ada sebab tu. Kenapa dia ni mansub? Dalam ayat ni, dia adalah hal. Kerana ia menerangkan keadaan kepada mubtada ni. Ya, macam itulah. Okey. Ayat yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Ni panjang sikit. Dia selalunya yang jadi mencabar tu bila macam ni lah ayat yang panjang. Kemudian yang mansub tu kita tak pasti ni. Kita nak pastikan dia ni mansub ke. Sebab dia macam majrur juga kan. Dia mansub dengan tanda kasrah. Kalau jamak muannas salim kita tahu dia akan mansub dengan menggunakan tanda mansub dia. Dia share dengan majrur. Kasrah. Jadi kat sini banyak benda-benda macam ni, kod-kod macam ni membantulah untuk kita terjemahkan. Dan wa'atuhun ujurahun nabil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin. Dan berikanlah oleh kamu akan mereka akan mahar-mahar bagi mereka dengan cara yang patut. Maknanya, apa ni kalau hal ni dalam keadaan perempuan-perempuan yang menjaga diri. Boleh tak kita ambil sebagai?
Cara yang patut jadi dia menerangkan apa? Untuk kat sini maf'ulun bih. Dia memberi keterangan hal keadaan maf'ulun bih tu. Maknanya perempuan ni. Perempuan yang menjaga diri. Jadi dia mesti matching jugalah. Terus nampak. Dia ni menerangkan maf'ulun bih. Berikanlah kamu oleh mereka ada perempuan-perempuan yang menjaga diri. Dalam keadaan perempuan yang menjaga diri, ghair, bukan dalam keadaan daripada perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji. Dia pun sama juga hal kepada perempuan ni tadi. Okey, boleh. Benda ni kita kena tengok bila kita buat dalam ayat. Betul dia macam itulah. Dia challenge dia datang macam tu. Bila nampak macam contoh memang rasa, oh macam itulah. Maknanya kita belajar at this point memang kita macam ada awareness je. Tapi sama ada kita boleh buat ke tidak, kita kena nanti try buat latihan. Dan kita mesti cuba untuk terjemah Al-Quran. Dan untuk tujuan tu, kita dibantu dengan mushaf latihan yang ada uh, kod-kod ni. Jadi kalau hal kita tengok dan kita kaji balik semula ayat tu, baca semula ayat tu dan dapatkan maksud dia. Lepas tu kita memang belik lagi tengok pula pada ayat sebelah sini. Jadi pelajaran Nahu tu dia sangat-sangat pelajaran Nahu kita ni sangat-sangat akan memberi kita fokus ataupun macam hanya kepada ayat Quran ni sahajalah. Tu dapat mesejnya, dapat ceritanya yang tepat insya-Allah taala. Ya. Itulah antara tujuan ni. Okey, kalau tamyiz pula, saya sekarang terus pergi kepada tamyiz. Lepas tu kita buat latihan 10 tu. Tamyiz, kod dia TMYZ. Apa dia tamyiz? Tamyiz ialah isim nakirah mansub yang memberikan penjelasan tentang isim sebelumnya yang masih samar di dalam ayat. Kalau tak ada dia tu kita macam kurang pasti apa yang dimaksudkan. Tapi dia punya point dia, tamyiz ni isim nakirah mansub. Tamyiz menjelaskan bilangan, ukuran, keadaan fizikal ataupun sifat bagi ni bendanya. Tamyiz ni boleh jadi untuk menjelaskan bilangan, ukuran, keadaan fizikal ataupun sifat bagi fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih ataupun mubtada. Banyak. Ya. Dan tamyiz juga datang selepas isim tafdil. Isim tafdil yang kita terjemah yang paling atau yang lebih. Kalau kita buat semakan petang tadi tu adalah saya sebut tu isim fa'il, isim tafdil. Isim tafdil ni macam fi'il mudhari'. Dia contoh dia macam perkataan ni. Aktharu, ahsanu. Kadang-kadang ha? Pakai highlighter ni. Pakai pen. Oh, okey. Ni. Ni isim tafdil ni macam ni. Dia selalu macam dia punya rupa dia sama macam kalau FPL mudhari'. Lepas tu aku. Macam. Tapi kita kena tengok dia dalam ayat tu. Dan kita bantu dengan warna dan juga um, apa kita dah faham struktur ayat kerjaan dia tak mungkinlah PL pula sebab macam dalam contoh ni anak aktsaru ni nak cerita pasal isim tafdil ni ni anak aktsaru dia macam kalau fa'il dia aktsaru tu aku banyak macam tu kan tak kenalah a'udzu sama kan macam tu fi'il mudhari' dia bukannya um, apa ni isim tafdil. Baik tengok contoh dulu tamyiz. Wa ba'athna minhum musnai asyara naqiba dan telah membangkitkan oleh kami daripada mereka akan 12 orang. 12 orang apa? 12 orang pemimpin. Jadi dia menerangkan. Kalau tidak, kita tak faham. Dia macam maksud ayat tu samar. Katakanlah tak ada nakibah ni, tak ada tamyiz ni. Ayat tu lengkap tapi samar. Macam kurang jelas. Apa cerita pasal 12 apa ni? 12 tak tahulah apa. Jadi kat sini bila ada tamyiz tu dia menerangkan. Kadang-kadang bunyi dia macam redundant.
Kalau sebelum tu cerita tu dah diceritakan. Boleh juga dia jadi macam tu. Tambah. Dia biasanya benda ni, tamyiz ni ada dalam persuratan. Dalam cakapan kadang dah tak perlu. Macam ni kan ayat surah 4 ke ni? Bukan kan? Ni surah 18 kan? 18 rasanya ni surah Suratul Kahfi. Kena cek balik. Suratul Kahfi ayat berapa? Ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara. Pekebun. Pasal kebun tu Pasal cerita pekebun. kisah tu. Jadi Hmm. surah berapa? Surah 18 ayat berapa tu tak ingat. 30 lebih ke? 40 ke? Sekejap tengok 40. ayat berapa cakap? Sekejap. Saya ingat. 34. 34 Hmm. Anak aksa okey. Di bahagian bawah ni. Wadakhala jannata. 34. Ya. Yeah. Bukan. Ni saya salah tengok. 44, 34. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Betul? Ayat 34. Surah 18 ayat 34. Jadi dia macam dia kata apa? Aku adalah lebih banyak. Ini kita tambah adalah sebab dia khabar. Khabar mesti marfu'. Aku adalah lebih banyak daripada engkau. Kalau orang bercakap sambil bercakap-cakap dengan kita, ya aku lagi banyak lah. Tahu tu cerita tu. Tapi bila berdalam persuratan, benda tu jadi samar. Maka ada tamyiz. Tamyiz ni untuk menerangkan, dalam hal ni dia menerangkan mubtada'. Apa? Banyak apa? Kau ni lagi banyak apa? Harta. Dia datang selepas isim tafdil. Isim tafdil ni macam saya kata tadi, dia punya bentuk macam fi'il mudhari' untuk aku. Aksar, a'uzu, ahsanu. Tapi dia kita tengok dalam struktur ayat. Dia tak mungkinlah jadi fi'il. Dia macam dia isim. Biasanya ada dia dalam kalau tengok baris tu, biasanya dia tu selepas daripada isim yang marfu' yang lain kan. Dan kita tahulah dia tu adalah macam hal ni khabar. Kita akan belajar lebih lanjut lagi tu dalam nanti bila kita tengok ayat namaan. Washta'ala ar-ra'su syaiban, dan telah penuh oleh ia oleh kepala uban. Dalam telah penuh kepala tu penuh uban. Jadi dia tak boleh cakap akan uban. Sebab perkataan tu akan uban tak kena. Penuh kepala dengan uban lah. Kalau dari segi mafhum dia kan. Ayat surah 19 ayat 4. Wakafa bihi ithman, dan telah cukup oleh ia dengannya, ataupun dekat sini baginya dengannya. Dengannya pun silap sikit ni. Okey. Dengannya dosa. Cukup apa? Cukup dosa. Jadi dia memberi penerangan kepada fi'il ni. Telah cukup oleh ia ni. Dalam tu dah ada pelaku dia kan. Telah cukup oleh ia dosa. Dah cukup dah dosanya. Antum syarrum makanan. Kamu adalah lebih buruk kedudukan. Makanan. Yang penting dia punya ciri-ciri tu apa? Dia ni dalam bentuk isim nakirah mansub. Isim nakirah mansub. Isim nakirah mansub. Dan dia selalu berada di akhir ayat tersebut. Ayat tu. Okay. Macam itulah. Kalau kita nak tengok yang isim mansub nakirah ni banyak dekat dalam surah Maryam tu. Hampir semua tu berakhir dengan macam tu. Jadi kadang-kadang ada yang tamyiz, ada yang bukan. Kat situ bolehlah kita buat kajian. Ini kan Ustazah, macam mana kita nak tahu sama ada lebih buruk atau amat buruk, terburuk sekali? Yang ni. Selalunya bila kita lebih buruk tu ada min selepas dia kan? Kadang dia Yang dibuat ni? perbandingan. Ataupun Yang macam ni? kalau tak ada isim tafdil. Ni tak adalah. Ini dia jadi mubtada khabar je lah. Macam ni yang ni kalau ni kita tengok je yang sedia ada kala dia punya terjemahan tu. Mungkin sebelum ayat ni. Kita kena tengok ayat sebelum dia ada Hmm. part. Macam itulah.
apa yang dibandingkan. Ya, ya. Kalau kita kata kat sini buruk aja pun, mungkin untuk kalau kita ambil excerpt yang ni, bolehlah adalah buruk. Macam tu kan. Tapi kalau mungkin kita ambil ni sebab dia ada perkara yang dibandingkan sebelum tu. Kena Tak, di tengoklah. sini sama ada ialah boleh jadi amat buruk ataupun lebih Mm-mm. buruk kan. Kalau lebih buruk Ya. dibandingkan sebelum tu kan. Mm-mm. Betul? Amat buruk. Ya. Ya. Paling Sama buruk. Ini kita kata yang paling buruk. Isim tafdil ni pun macam tu. Dia macam Tuan Fakri cakap tu. Dia macam tu. Dia boleh juga boleh jadi amat buruk pun boleh. Dia macam kita kena tengok konteks lah ayat tu. Bukan dia Ini kata sama ada lebih. cerita pasal ada Nabi lebih. Yusuf. Itu Bunyamin tu dia kata apa Yusuf tu buruk lagi tu. Lagi buruk kan. Sebab tu kita terjemah tu. Macam mana pun kita kena tengok konteks. Okay lah. Okey, baik. Kita cuba buat latihan. Malam ni kita cuba buat latihan yang beberapa malam ni kita belajar. Jadi apa tujuan kita ni? Apa yang kita kena buat? Matlamat kita, isikan jawapan terjemahan atau kata keterangan yang betul pada warna kuning. Pada warna kuning berdasarkan i'rab perkataan tersebut. Jadi kalau di sini kita highlight lah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah ni apa? Jadi kita kena buat sikit. Saya bagi masa sikit kot. Sama ke buat? Wa yusallimu taslima. Ni apa? Mafhum mutlak. Kod dia apa? Mutlak kan. Maf'ul mutlak. Dah tak payah pun Terror dah. Bagus. Nampaklah terus sebab dia apa? Macam ni kita nampak dia maf'ul mutlak sebab dia sama kata dasar dia tu kan. Jadi taslima. Jadi terjemahan dia dan mereka penyerahan sepenuhnya ataupun sebenar-benar penyerahan. Macam tu pun bolehlah. Penyerahan sepenuhnya. Itu maf'ul mutlak. Okey, kalau seterusnya antum, ni pun dah baru je buat tadi. Antum Tamyiz. syarrum makanan. Komparatif. Komparatif. Tamyiz ni bukan Tamyiz. komparatif. No, Tamyiz tu syarul Tambahan tambahan. kata tambahan. Tambahan kepada lebih buruk tu. Jadi dia menerangkan kepada bukan antum mubtada macam kan? clarification kan? Ya betul. Penjelasan, yes. Mubtada. Okey. Yang ni ya'tukum usara. Jadi apa terjemahan dia? Sekarang dia dah Hal berikan hal. sebagai. Sebagai. Yang Sebagai. kum ni ya'tukum kum. Mereka mendatangi akan kamu. Maf'ulun Jadi bih. kum adalah maf'ulun bih. Yang ini kita terjemah sebagai tawanan boleh tak? Boleh lah. Sebagai. Dia boleh sebagai ataupun dalam keadaan. Kan? Fafariqan kadzabtum. Okey, kat sini apa? Kalau maf'ulun bih muqaddam, maka kita tambah apa? Maf'ulun bih muqaddam. Jadi kita tambah sama juga dia maf'ulun bih. FMB. Ya, tambah akan. Maka akan sebahagian telah mendustakan oleh kamu. Okey, yang ni. Yaumata biyaddu wujuhun. Ni maf'ulun fi. Ataupun disebut sebagai zaraf. Ni zaraf apa? Maf'ulun fi tu memang mak cerita dia. Dalam tu ada zaraf lah. Zaraf zaman. Pada hari ia menjadi putih berseri oleh wajah-wajah. Wajah-wajah ni jamak taksir. Sebab tu gunakan ta ni. Ta menunjukkan ia. Perempuan. Okey, F. Iyyaka na'budu. Maf'ul bih. Maf'ulun bih je. Maf'ulun bih Yang dikedepankan. Muqaddam. muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Dah ada kan? Saya dah bagi kan yang ni?
Ada. 10. Kaifa tahkumun? Hal. Li ajli. Dalam Apa dia bukan li Li ajli? ajli. Hal. Dah tulis tu. Hal. Tapi kenapa bukan? Sebab selalu kaifa kenapa kan? Li ajli kan sebab mengapa. keadaan Tapi bagaimana. kaifa dalam bagaimana? Kaifa bagaimana bukan mengapa. Ah. Bukan tak kenapa. Dia bukan kenapa. Kenapa ialah apa? Perkataan apa? Kalau kenapa apa dia? Limadha. Lima. Biasanya falima. Mengapakah? Maka bagi apakah dia jadi mengapa? Okay. Good question. U'adzibuhu azaban. Aku menyeksa akan ia. Yang ni. Yang ni satu dulu. Ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ni bila nampak sama tu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Huwal haqqu musaddiqan. Ia adalah kebenaran hal dalam keadaan yang membenarkan. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Yang sini dulu, kum dulu. Amrakum. Urusan. Akan urusan sebab ni. Ini mansub kan? Akan urusan bagi kamu. Itu apa tu? Panggil apa? Maf'ul. Maf'ul ma'ah. Bersama-sama. Sekutu kamu. A'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi hum yang pertama ni maf'ulun bih. Akan. Tasul. Ni kat sini maf'ulun bih. Tunzirhum Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Yes. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka? La yu'minun. Tidak, mereka beriman. Wa ba'athna minhum musnai asyara naqiba. 12 ni apa? Isna asyara dulu. Ada warna kuning, ada 2. MFB apa terjemahan? Asna asyara. Akan 12 orang 12 pemimpin ni yang baru tamyiz. Dia menerangkan Husna asyara. Isna asyar. Okey, Cik, seterusnya. depan tu belum siap kan? Yang mana? Kosong. Ba'athna. Oh, ni kosong ni. Wa ba'athna. Apa dia punya tu? Kosong tu sebab Cik Kap yang lupa. Bukannya patutnya tak ya. Ada tu tapi tak nampak. FD. Ni FD K. Font salah dia tak keluar. Yang kita kena buat warna kuning je. Yang ni okey, yang ni belum siap. Wala tumsikuhunna diraran. Terananya. Tumsiku dulu hunna akan mereka jadi maf'ulun bih. Okey, diraran kerana Ajli. maf'ul li ajli. Kerana menginginkan. Wa'atuhunna ujurah. Maf'ulun bih. Akan. Siapa tu? Buat kuih ke apa? Raya. Siang lah. Macam bunyi orang pukul bahulu lah. Cuk. Okey. Wa'atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin. Jadi yang mula-mula sekali hunna maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Ujura sama juga akan. Akan mahar-mahar bagi mereka dengan cara yang patut. Ni hal. Dalam keadaan. Sama contoh tadi. Sama contoh. Itulah nak bagi mudah tu. Sama contoh dulu.
Ada Ah, soal tak boleh jawapan. bagi susah-susah. Ghair ni sama Hal. juga. Hal. Hal juga. Hal. Hal bukan dalam keadaan daripada perempuan-perempuan yang berzina. Okey, waqulu linnasi husnan. Betul ke ni? Tamyiz. Ni bukan tamyiz ni kan? Menceritakan majrur tu. Ni bukan tamyiz ni. Lunti. Ni salah. Kalau kita kata tamyiz salah. Husna. Sebab dia tak selesai lagi. Ini apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul Yes. mutlak. Sebab dia menggantikan yang kita dalam contoh ada dah husnan. Jadi Qaulan. kita kata apa? Sebaik-baik. Sebaik-baik, sebaik-baiknya, sebaik-baik Sebaik-baik perkataan ucapan kan? juga. Sebaik-baik ucapan. Tapi ucapan tu tak ada. Perkataan tu. Kita buatlah macam tu. Tapi sebenarnya dia ada perkataan qaulan tu yang dah dimahzufkan. Tapi kita tak payahlah buat yang qaulan ni, nak cerita je semula. Kalau tulis kat bawah tu tamyiz tu salah. Yang tamyiz tu bukan. Dia maf'ul mutlak. Dan katakanlah oleh kamu bagi manusia sebaik-baiknya. Macam itulah kan. Sebenar-benar kebaikan. Kita punya terjemahan itu kebaikan. Jadi sebenar-benar kebaikan. Sebenar-benar yang baik. Macam tu pun boleh juga. Sebab kalau kita dah tahu yang dimahzufkan tu perkataan ni. Qaulan. Ni surah Furqan Ustazah? Surah Furqan. Tak, surah Baqarah ada. Surah pun ada. Baqarah ayat berapa Awal-awal dah ada dah. Yes. Macam dah nak dekat belakang. Sekejap Yaqulu linnasi husnan wa aqimus salah. Sekejap saya tengok. Dekat Tak ya jauh sangat lah. Tapi banyak lah. Perkataan ni banyak. Dalam Quran ada banyak. 145 bukan. Dia muka surat bawah ni. Dekat sebelah kiri. Wa wasaina. Macam tu kan? Cerita pasal ayat Waqulu. 83 teacher. 83. Baqarah 83. Masya Allah. Ah. Aku saya cepatnya. Okey, alhamdulillah. Ya. 83. Wabil Betul lah tu? walidaini ihsanan wa dzil Yes. qurba Wa wal idh yatama akhadna. wal masakin wa qulu linnasi husna. Ni wa idh akhadna mithaqa bani Israil. Yes. 83. Okey, kita bubuh kat situ sebagai peringatan. Surah 2 ayat 83. Tapi kat sini dia kata apa? Wabil walidaini ihsanan. Apa tu pun sama juga tu. Ihsanan. Lepas tu wadzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan. Okey, seterusnya alla tukalliman nasa thalathata ayyam. Bahawa tidak engkau berkata-kata akan manusia salasata. Ini dikatakan kita gunakan selama. Jadi ni apa ni? Maf'ul apa? MFF. Maf'ulun fih. Dia menunjukkan dia ni zaraf. 3. Okey. Senang je lah kan. Taklah susah sangat. Jadi kalau nak terjemah tu buat macam tu. Ni kita belum masuk lagi. Okey, semalam ada Kak Rosnah ke apa yang tanya kan. Tentang saya nak tunjukkan macam ada tak mind map tu. Okey, sebenarnya kita dah buat. Tapi saya tak tahulah kalau benda ni membantu. Masya Allah. Okey, saya cuba menerangkan lah kalau ikut ni. Ini dia. Capillaries. Ada Kak Rosnah ada ke? Kak Rosnah tak ada? Kak Rosnah. Oh, Kak Rosnah. Aina Aunty. Ada Rosnah ada. Ada. Ada Hiding. Hiding. Tak tahu kalau reception agaknya. Reception tak bagus tak? Okey, tak apa. Tapi saya akan cuba terangkanlah. Macam ni lah. Maknanya kalau kita faham yang kita belajar tu ada tak kaitan dengan modul 1? Kat mana kaitan dia?
Ini kita fungsi lah. Kiranya kita fungsi ni kan. Kita belajar i'rab. I'rab tu sebelum kita tahu. Kalau kita nak ikutkan i'rab ni macam mana. Makna ada 4 komponen ni. Bila kata i'rab tu. Maknanya pertama sekali kita kena tahu jenis kalimah. Maknanya bila kita kata belajar i'rab ni. Maknanya kita tahu jenis kalimah dulu. Ni yang kita belajar modul 1 tu. Ya. Nampak tak? Ya. Okey, nampak Okey, saya bagi yang besar di tengah-tengah dulu. Jadi, bila kata belajar i'rab, maknanya kita belajar jenis kalimah. Ini dalam modul 1. Kita belajar jenis kalimah, ada isim. Lepas tu, kita nak tentukan pula. Jenis kalimah tadi ada 3. Ada fi'il, harf. Harf ni tak ada cabang-cabang. Sebab apa? Harf tiada i'rab. Betul. Harf memang tiada i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Kalau cakap Arab dia. La mahalla lahu minal i'rab. Okey. Ini cara kalau dulu-dulu belajarlah. Kalau belajar i'rab tu. Kita ni punya approach lain sikit. Kita tengok dan kita masuk dari bukan macam yang biasa tu. Macam matan al-Jurumiyah tu. Kalau siapa yang dah pernah belajar. Mesti tahu apa yang saya maksudkan ni kan. Okey. Siapa yang tak pernah belajar tak apa. Abaikan je. Okey. I'rab ni kita mula-mula kita tentukan jenis kalimah. Lepas tu jenis dia apa? Isim ke? Fi'il ke? Kalau isim tu lepas tu kita tentukan kumpulan dia. Ni kalau isim bentuk dia. Yang ni yang kita belajar ni. Bentuk isim tu. Maknanya isim ni isim bilangan dia, tanda dia. Okey, tanda tu sebab kita nak tahu dia isim lah. Tapi bilangan, jenis dia, macam tu. Kata ganti nama pula. Kalau isim punya ganti ni apa? Munfasil ke, mutasil ke? Benda tu kita belajar dalam modul 1 tu. Jadi kita dah kenal isim. Isim ni antara yang paling susah lah. Jadi kalau kita tengok dia pergi ke mana tu kan. Kalau bilangan ada mufrad, tasniah, duaan, jamak. Jamak ni pula pecah lagi. Jamak yang salim ada 2. Kalau jamak taksir macam tu. Isim. Kalau i'rab ni maknanya kita tahu dah jenis kalimah tu apa. Kemudian kita tentukan kumpulan dia. Sama ada kumpulan dia tu kalau isim. Maknanya kalau dia ni kita kenal dia isim. Kita dah kenal. Tengok pula kumpulan dia. Kumpulan dari mana? Isim. Kalau isim tu kumpulan dia marfu'kah, mansubkah, majrurkah. Macam tu. Tu kumpulan. Kalau fi'il pula, fi'il mudhari' je kan yang boleh i'rab. Jadi fi'il tu mansub ke, marfu' ke, majzum. Kemudian bila belajar i'rab ni juga kita akan bila dah tahu kumpulan dia tadi, kita tengok pula pada tanda dia. Sama ada tanda dia kalau kita dah tentukan dia marfu' contoh dia. Sama ada tanda dia tu baris ke, huruf ke. Ni yang kita belajar dalam modul 2. Bila dah nampak i'rab tu, kita tentukan dia. Okey, apa tanda dia? Sukun ke, dhammah ke, kasrah ke, fathah ke? Sukun ni hanya untuk fi'il je. Macam tu kan? Dah tahu dah. Kalau ataupun tanda di huruf. Siapa dia? Alif ke, waw ke, ya ke? Nun ni untuk fi'il saja. Kalau sukun ni untuk fi'il saja. Nun pun untuk fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' je. Macam tu lah. Kalau sebab pula, okey. Yang ni yang kita tengah belajar yang susah sikit ni. Macam susah tapi bila dah faham konsep tu sebenarnya taklah susah sangat. Cuma pecahan-pecahan kalau nak belajar Quran. Kalau setakat nak kumpul maklumat macam satu ni dah senang, dah habis dah. Tapi sebab kita belajar membuat, tu yang jadi macam kita kena ada contoh, kena tengok detail. Yang kita nak Quran tu dan Quran mudahnya sebab dia dah ada baris. Sebab ni yang kita nak kena tahulah. Kalau marfu', okey, sebab apa dia tu marfu'? Kalau isim, kenapa dia marfu'? Kalau isim sebab dia mubtada, sebab dia khabar. Kalau dia isim kana, ni semua marfu'. Sebab marfu'. Khabar ina, sebab dia fa'il, sebab dia naik fa'il dan tawabi'.
Okey. Yang kita dah cover dalam modul 1 ialah yang kita selalu jumpa. Mubtada, khabar, fa'il dan naib fa'il. Yang khabar isim kana dengan khabar inna ni kita akan buat dalam minggu depan lah insya-Allah dalam modul 2. Dalam tawabi' ni pula kita dah belajar tentang na'at, sifat-sifat. Yang lain ni modul 2 ataf, badal dan taukid modul 2 ni lah kita akan jumpa. Tapi sekarang ni macam mana pun kita dah kenal juga. Taukid ni kita dah kenal belum? Kita dah jumpa lah sebab dalam sebahagian tu dengan huruf-huruf taukid tu. Jadi dia mengikut kenapa kan? Tawabi' ni maksud dia ikutan, ikut. Okey, majrur pun kenapa sebab majrur? Majrur kita dah cover semua sebenarnya. Sebab huruf jar, sebab mudhafun ilaih, sebab tawabi'. Mana sebab kalimah tersebut majrur. Kenapa isim tu majrur? Ada 3 je sebab tu. Sebab huruf jar, sebab mudhafun ilaih, sebab tawabi'. Tawabi' ni kita dah buat yang sifat dan ataf. Kita dah cover lah dalam modul 1. Yang paling banyak ialah mansub. Mansub nilai yang memang susah juga nak kenal. Banyaklah kita kena banyak buat latihan, kita kena buat semakan, kita kena buat terjemahan. Itu yang baru kita lebih kenal dia tu. Apa sebab dia? Yang kita dah cover setakat ni ialah maf'ulun bih. Ni modul 1 lagi kita dah belajar. Maf'ulun fi ni pun dah modul 2. Maf'ul mutlak modul 2. Maf'ul li ajli pun dalam modul 2 ni. Munadak belum lagi. InsyaAllah soon, coming soon. Munadak. Tawabi' ni ada yang dah, ada yang belum. Inilah. Maf'ul ma'ah tertinggal. Dalam ni bawah ni patutnya ada lagi satu. Apa dia? Maf'ul. Tak nak pula dia jadi straight. Okey. Patutnya jadi kat sini maf'ul. Maf'ul apa? Yang tertinggal ni? Ma'ah. Maf'ul ma'ah. Dah cover dah. Yang itulah. Harapan saya dah tengok ni fahamlah. Majzum. Sebab majzum tak ada lain. Sebab ada huruf jazam. Ataupun dia ada pasal syarat-syarat tu lah. Dalam isim syarat. Dalam ayat syarat. Tu kita akan cover dalam modul 2. Ni ayat syarat. Nanti. Ini cara yang orang kata apa? This is dulu orang belajar macam ni. Tapi modul Nahwu ringkas ni kita tak approach benda ni begini. Kalau dulu, kalau ingatkan saya belajar ni, macam hampir kena menghafal jugalah. Isim apa sebab dia marfu'. Kalau mansub berapa, kita belajar dulu sebab ni. 13. Betul tak? Maf'ul 13 ada lah, 8. 12. Macam tu kan? Tapi kita tak belajar marfu' ada. Itulah ada yang kata 7, ada kata 8. Benda tu boleh ikut kepada yang apa? Ikutlah yang mengajar tu. Tapi kita tak ambil macam tu. Kita ambil yang paling banyak dalam Quran. Sebab kalau dia belajar i'rab yang dulu-dulu ni, dia maksudnya dia akan cover semua untuk baca kitab yang tak ada baris pun. Jadilah macam tu. Jadi daripada dia memang susah lah. Dia jadi lebih susah lah. Tapi kita sekarang ni kita tak approach kita beza sikit. Kalau kita tengok dari segi daripada awal lagi modul 1 tu pun kita tak approach macam kalau tidak orang selalu isim dulu kan? Isim dulu Betul. ataupun fi'il dulu. Selalu fi'il dulu. Fi'il. Tapi kita buat harfu jar sebab objektif kita tu berbeza dengan orang belajar bahasa Arab yang konvensional ni. 2 tahun saya belajar Ustazah. Awak 2 Proses tahun gini. cukuplah, bagus. Saya 5 tahun tak dapat apa juga. Maksudnya untuk diri saya tu saya tak pandai. Lembabnya aku ni. Tadi saya taklah kata cikgu saya salah. Tapi saya rasa memang alah susahnya. Dan Betul. itulah sentimen ramai orang bila belajar bahasa Arab. Bila Banyak saya jihad tanya, nanti.
Betul, nanti banyak Banyak jihad. syahid. Bukan jihad. Syahid. Jihad tu Syahid. masih lagi. Sorry, syahid. Satu balik. Kita sedang mujahadah ni. Mujahid lah kita. Macam itulah maksud dia. Kalau Kak Rosna boleh nampak mind map ni, adakah dia membantu? Jadi macam ni, penerangan dia ni kan. Mana ni this is the overview sebenarnya. Kalau cara belajar dulu tu macam tu. Kita terus pergi tuju pada i'rab ni. Apa dia i'rab? Memanglah bila belajar tu saya belajar 5 tahun. Saya tak pandai, tak faham. Cikgu tak ada je saya tak tahu. Saya boleh terjemah. Faham, ada juga kala benda-benda yang belajar tu faham tapi tak boleh apply. Tak boleh apply, tak tahu macam mana nak apply ni. Terjemah tak boleh juga, terjemah Quran tak boleh, cakap Arab tak boleh. Macam tu. Saya pun tak tahulah apa yang saya belajar tu. Macam tu. Mana saya lah yang rasa, alah macam mana Dia kadang-kadang kita ingat, kita guna-guna bahasa Inggeris kot sebab kita lebih selesa bahasa Inggeris. Tak juga. Lagi confused, pening. Belajar dengan orang macam ni. Benda Nu'man Aliha contohnya. Betul. Lagi banyak dia punya nota, 500 page contohnya. Macam tu macam mana ni? Bila Ada coursework tahun lagi. aku. Ada coursework Ada lagi. coursework lagi. Macam tu. Bila aku nak faham Quran? Bila kita buat macam kita belajar tu kan. Tapi aku tak faham juga Quran ni. Apa yang cikgu tu cakap je. Bila cikgu tu tak ada, aku tak faham juga lagi Quran ni. Belajar bahasa Arab lah lama. Jadi saya harap taklah jadi macam tu dengan Nahu ringkas ni. Ke macam tu juga? Tak. Rasanya tak. Sebab Tak. ramai yang dah keluar mengajar juga dan boleh faham Quran tu. Walaupun ayat-ayat yang simple lah. Memang ayat simple dulu. Kebetulan Quran ni lebih mudah. Itu saya punya ni lah. Maksudnya saya dengan suami kan, Cik Kap kan. Kita orang rasa buat macam tu. Lepas tu dibantu pula dengan ni sejarah sikit lah. Kak Zawia sebagai munshi. Kita orang punya benchmark Kak Zawia. Kalau Kak Zawia tak faham, maknanya kita punya ni susah. Jadi Alhamdulillah Kak Zawia ada. Boleh verify perkara ni malam ni. Kalau orang layman, maksudnya paling lagi-lagi lebih tak pernah belajar daripada saya. Kalau daripada kami ni, lepas tu dia tak faham. Maknanya dia tak cukup mudah lagi untuk kita. Tak cukup darjah 1 lah. Ni macam mana ni level ni. Betul tak Kak Zawia? Ke Kak Zawia dah tak ada? Ada. Ada. Cuma apa Betul Kak ni? Zawia? La haula Ha, wala ha. quwwata illa billah. Ya betul. Merangkak sangat. Tapi Alhamdulillah merangkak pun bergerak lah. Kalau dulu macam tak merangkak tapi tak bergerak-gerak. Mana pun tak pergi. Mana pun tak pergi. Tak dapat buat. Macam itulah. Wallahualam. Okey. Jadi ada apa-apa komen? Jadi untuk malam ni inilah yang kata mind map ni. Mind map ni pun bukan lengkap sangat macam ada lagi yang kita tak masukkan lah. Nak yang ni page ni. Yes. Nak. Nak. Okey. Big Lagi. Very Kalau Nak, kita panggil sangat free membantu. Banyak membantu. Apa dia Kak Sal? Sangat membantu. gambar raja pokok. Gambar raja pokok Ni tak tahulah tak Sekejap. rupa pokok pun. Saya pun tak tahu apa benda. Macam capillaries. Macam capillary apa benda pun tak tahu. Kita yang buat ni I'rab ini is masa the- kita I'rab is the heart dia lah. Jantung. dia jantung dia lah. Yelah agaknya. Macam tu. Ni belum masuk bahagian balaghah Saraf ke apa. lagi. Masa orang saraf lagi. Okey. Ini baru Lagi berapa? satu, sebelum tu kalau kita tengok ni untuk pengetahuan siapa-siapalah kalau nak ini boleh tengok je, saya tak boleh nak tulis apa-apa kat sini. Ini kalau dulu kita belajar macam ni lah. Saya cari Quran yang I'rabul Quran. Jadi ni pun nak mudahkan juga ni. Jadi perubahan baris akhir kalimah disebabkan perbezaan fungsi di dalam ayat Quran. Jadi dia punya rupa dia tu Okey, ini dia punya macam ringkasan. Okey, ini yang kalau belajar Arab ni, conventionally macam inilah. Cuma kita present dia sedikit begini. Maknanya kita kena kenal jenis kalimah dulu. Okey, saya akan gunakan cursor saya. Boleh nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, jenis. Nampak? Dekat Nampak. skrin. Okey, jenis. Jadi ada jenis isim, fi'il, harf. Kalau dulu ni kena belajar ni semua ni. Maknanya ta'rif isim tu apa.
Cuma yang ini pun kita dah mudahkan dengan menggunakan bahasa Melayu jugalah. Bahagian pertama mengenal isim, isim kata nama, takrif isim. Ini sebab apa? Ini adalah terjemahan daripada kitab Matan Arjurumiyah. It is simplified, sangat simplified. Kalau berbanding, kalau belajar kitab tu, kena hafal tu semua. Isim, apa benda-benda lah banyak lah. Yang saya pun dah tak mampu nak hafal. Lepas tu tanda. Ini kita buat dengan, masa dulu dengan seorang Ustaz Baharuddin. Jadi, suami saya yang buat dia punya design ni kan. Tapi maknanya macam pelajaran yang tadi tu, mind map tu, okey macam mana kita present untuk mudahkan. Jadi ini yang sebelum ni. Di awal, di akhir kalimah. Di awal kalimah, di akhir kalimah. Dengan contoh, macam itulah. Jadi kita buat macam ni. Okey, lepas tu bentuk isim. Yang kita belajar dekat modul 1 tu, mana-mana pergi pun akan belajar benda ni juga. Cuma cara tu. Macam mana kita nak sampaikan. Tu muannas, muzakkar ni benda-benda biasalah. Bila kata pergi pada i'rab tadi kan. Ni nampak tak kat tepi ni? Kalau kata adalah carta i'rab Al-Quran. Tengok macam ni. Ini yang kita. Jadi kalau kita tengok i'rab Al-Quran, mula-mula kita tentukan jenis dia. Okey, kalau isim. Isim. Kita buka. Sekejap Okey. Okey. Tanda. Satu isim yang kita kenal tu, kita kenali tanda dia. Apa tanda isim tu? Apa dia? Lepas tu bentuk dia, nakirah atau makrifah. Lepas tu jenis dia. Dan semua ni kita buat dalam bahasa Arab. Kena buat dalam bahasa Arab. Kalau kata i'rab, mana-mana belajar pun dalam bahasa Arab. Muzakkar, muannas, bilangan. Mufrad ke, tunggal ke, tasniah ke, duaan, musanna ke, ataupun jamak. Jamak ni pun ada lagi. Jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Dhamir pula. Panjanglah benda ni kita jadi belajar ni kan. Kalau isim tu, isim dhamir. Kata ganti nama. Kata ganti nama dia apa pula? Itulah. Baris, jenis baris ataupun jenis mustatir. Kalau jenis kalimah ni, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Hal, mustaqbal. Mustaqbal ni yang akan datang. Hal, panggil madhi, hal, mustaqbal. Tak panggil mudhari' macam kita buat tu. Kemudian harf. Okey, nampak? Senang ke susah? Belajar ni rasa senang ke belajar yang tu susah? Tadi kita kena kenal pula kumpulan dia. Tadi jenis dia. Kalau dia isim, marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Yang sekarang kita belajar. Kalau fi'il pula. Fi'il tu marfu' ke, mansub ke, majzum. Apakah tandanya? Tanda dia dengan dhammah ke? Itu pun salah tu kan. Tanwin salah tu. Dhammah, fathah, kasrah ke, sukun ke. Ataupun huruf. Dia dah lari lah sikit ni. Huruf alif, ta, ya, nun. Ni dalam bentuk orang panggil apa? Diagram pula. Yang tadi tu mind map. Sebab. Kalau sebab marfu' ialah disebut senarai semua tu. Dulu hafal lah ni. Tawabi. Sebab. Mansub. Sebab. Kalau saya start yang ajar yang ni dulu, memang murid saya tinggal sikit je lah. Ni kira amazing, ramai murid saya. Alhamdulillah, ramai dah jadi cikgu pun. Dan ada yang cikgu tu, dia lebih ramai anak murid dia. Lebih pandai lagi mereka menerangkan. Alhamdulillah. Tu macam satu benda yang bagi saya Allah kurniakan lah. Siapa yang Allah kurniakan tu, berbahagialah dia dapat ajar kan. Dia sampaikan lebih baik lagi. Cikgu mesti nak anak murid lebih baik lagi pada dia kan. Jadi kat situlah. Sekejap kalau saya tunjukkan. Kalau kita i'rab tu, maknanya contoh Al-Baqarah ni, ayat tu. Jadi satu perkataan tu kita, semua ni kita buat i'rab dia.
Ni jenis kalimah dia apa? Isim, marfu'. Dia kena sebutlah ni bahasa Arabnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mubtada' wa huwa mudhaf. Setiap kalimah, teacher. Yes. Ush, Setiap kalimah. very tedious lah. Istauqadah. Ni buat dia ni tak habis, ni tak boleh habis sampai Al-Baqarah je. Maknanya kita dah dapat konsep tu. So kita fikir pula macam mana yang Nahu ringkas ni. Tak payahlah buat macam ni, tapi tengok tu kami yang buatkan bawah dia tu. Jadi senang aja. Tinggal tenyeh aje. Ni apa ni apa. Supaya faham. Jadi kan istauqada fi'il madhi mabni alal fathi. Apa fa'il dia? Wa fa'iluhu damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Macam kalau kita boleh sebut tu, tapi kita tak faham juga akhirnya ayat tu apalah artinya. Macam tu. What is the point? Belajar tu. Jadi ni lama lah dulu cerita dia belajar ni. Belajar dan buat tu. Tapi banyaklah membantu kami ni dulu yang bila buat tu kan. Jadi kita fikir macam mana nak bagi mudah lagi. Inilah datang modul kita ni. Besok kita masuk ayat namaan insya-Allah taala. Okey. Jadi malam ni pendek sikit masanya. Alhamdulillah. Ada soalan ke? Tuan Said Fakri dah keluar ke? Ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, ada siapa ada soalan? Kak Laila? Nak berkongsi ke pengalaman ke? Tak ada. Tak ada. Ngantuk kelas ni malam ni. Tak adalah. Kita lepas ayat namaan apa lagi, teacher? Lepas ayat namaan, kita tengok kandungan Okey, lepas ayat namaan kita akan belajar struktur ayat namaan. Lepas tu ayat tidak lengkap. Kemudian i'rab disebabkan amil. Kata ejen perubahan amil tu. Inilah. Kalau banyak awam. Kalau banyak. Apa Amil? kalau banyak? Akmal. Awamil. Amil. Jom. Awamil Ya ke? Tak pasti pula. Amil. Dia jadi amilin. Orang-orang yang bekerja. Amil. Jadi ejen-ejen. Nanti saya tengok. Saya pun tak pasti. Tak pernah try. Ya ke? Akak bagi tahu saya ke akak tanya? Saya Kak ada Izan pernah tanya. belajar macam awamil tapi tak tahu Awamil, sama ada betul kan ni ejen perubahan. Mungkin betul juga. Kalau jamak taksir kan. Kalau amilin tu dia dah jadi macam jamak muzakkar salim menunjukkan orang. Mungkin betul. Like, is it Tapi nanti saya check. Saya pun tak ingat sebab jarang term? guna. Saya punya. Kalau kita panggil amil zakat tu. Kalau banyak. Bahasa kita kata amil. Tapi bahasa Arab dia akan ada satu perkataan yang menunjukkan jamak taksir tu lah banyak. Ayat syarat ni interesting. Yang semalam kalau Kak Marusa ada sebut-sebut tu kan jawab tulap ke apa benda tu. Tu kat dalam pelajaran 17 ni kita akan belajar ayat syarat. Yang itulah. Okey. Baik. Tak ada soalan Saya daripada tu? Okey. Baik. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ni. Kak Rosna, macam mana Kak Rosna? Okey. Puas hati tak dapat tengok map tu? Okey. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.